Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak saya tahun 4. Okey. Hari ni kita akan masuk kemahiran proses sains yang lagi satu. Okey, minggu lepas awak dah belajar kan? Okey, minggu ni kita akan belajar kemahiran proses sains mengawal pemboleh ubah. Satu saja saya akan bagi sebab tajuknya agak panjang lah. Subtopiknya agak panjang. Tapi sangat penting untuk awak faham. Sebab tajuk kemahiran proses sains ni dia akan keluar dalam soalan subjektif. Okey, soalan kertas 2. Masa tahun 3 kita tak ada kertas 1, kertas 2 kan. Jadi awak dah tahun 4 ni, dia agak susah sikit lah. Tapi sebenarnya senang je. Kalau belajar betul-betul, kalau faham apa saya cakap, insyaAllah senang. Kalau rajin tanya, lagi senang. Okey? Sebelum kita mulakan ni, saya nak murid-murid baca doa dulu supaya terang hati. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, mari kita mulakan. Okey, mengawal pemboleh ubah. Apa ni pemboleh ubah ni? Pemboleh ubah ialah aspek yang disamakan, diubah atau diperhatikan dalam sesebuah eksperimen. Okey, bila kita belajar sains mesti ada banyak eksperimen, ada penyiasatan. Walaupun sekarang waktu PKP tak boleh buat, kita boleh cuba buat kat rumah. Nanti saya akan bagi panduan lah eksperimen apa yang boleh buat. Okey, dan dalam sesebuah eksperimen mesti ada pemboleh ubah. Okey, untuk mengawal pemboleh ubah, murid mesti mahir memerhatikan aspek-aspek penting dalam eksperimen. Jadi, awak mesti mahir kemahiran memerhati. Kan? Sebelum ni dah belajar kemahiran memerhati. Daripada tahun 1 pun dah belajar kemahiran memerhati. Okey. Kemudian, penulisan pemboleh ubah mesti terdiri daripada 2 aspek iaitu parameter dan subjek. Andai kata nanti keluar soalan, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini? Okey, awak mesti ada parameter dan subjek. Apa tu parameter? Apa itu subjek? Kita akan terangkan dan saya akan bagi contoh supaya awak lebih faham. Okey? Parameter ialah pengukuran yang digunakan untuk memerihalkan objek. Contoh parameter ialah warna, ketinggian, jisim, bentuk, kehadiran, jenis, keadaan, tempoh masa dan lain-lain lah. Okey. Subjek pula contohnya anak pokok, baju, balang, lipas. Okey. Saya bagi contoh untuk awak faham tu macam ni lah. Katakanlah saya minta awak perhatikan dua jenis, dua almari yang berbeza. Okey, ada dua almari yang berbeza. Okey, saya akan tanya. Yusra, apa yang berbeza dua almari tu? Nanti awak cakap, almari. Boleh tak kita cakap macam tu? Apa yang berbeza tentang almari tu? Saiz almari ataupun warna almari. Jadi warna, saiz itu ialah parameter, subjeknya almari. Awak tak boleh cakap almari sahaja ataupun warna sahaja. Nanti kita tak tahu warna apa ataupun almari. Apa yang berbeza tentang almari tu? Itulah dia cara nak menulis pemboleh ubah. Okey? Ini contoh dia lah. Parameter dan subjek akan menghasilkan pemboleh ubah. Okey, contohnya ketinggian struktur bangunan, luas tapak meja, warna baju, saiz belon, keadaan dalam balang, jenis haiwan, kehadiran air. Ini semua pemboleh ubah. Okey, macam mana nak guna pemboleh ubah ni? Saya akan terangkan dalam contoh nantilah. Kita tengok dulu jenis-jenis pemboleh ubah. Kalau awak tak faham, katakanlah awal-awal ni awak tak faham ni Cikgu Heti ni cakap pasal apa kan? Okey, awak teruskan sampai akhirnya. Kalau tak faham, awak ulang kembali video ni. Mesti nanti akan faham. Okey? Ada 3 jenis pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimalarkan, dimanipulasikan dan bergerak balas. Okey, pemboleh ubah dimalarkan ialah apa yang sama dalam eksperimen tersebut. Okey, apa yang disamakan? Contoh awak nak lumba lari. Awak nak lumba lari, takkanlah awak nak lumba lari awak 10 tahun nak lumba lari dengan budak 5 tahun. Tak sama, tak aci kan? Tak adil. Jadi awak kena lumba lari dengan budak 10 tahun juga. Yang sama tinggi, sama berat.
Barulah kita boleh tengok siapa yang menang, barulah adil. Betul? Itulah dia dimalarkan. Apa yang kita samakan supaya eksperimen tu adil. Aci. Bertindak sebagai pengawal eksperimen. Okey? Yang kedua, pemboleh ubah dimanipulasikan. Saya percaya ini first time awak dengar perkataan ni. Kan? Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah apa yang sengaja dibezakan dalam eksperimen tersebut. Inilah faktor yang kita nak ubah, yang kita nak uji. Kalau orang ni dia lari minum sebelum dia lari dia minum air Milo. Adakah dia akan lari lebih laju? Ke dia lari dia tak minum air Milo? Dia lebih laju. Mana satu? Itu yang dimanipulasikan. Okey? Yang ketiga, pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ialah apa yang diperhatikan sepanjang eksperimen. So, katalah tadi Ahmad, murid tahun 4, dia minum Milo sebelum berlari. Azli, murid tahun 4 juga, dia tak minum Milo sebelum lari. Okey, dia lari, kita samakan jarak larian dia 100 meter. Jadi, jarak larian, pemboleh ubah dimalarkan. Okey, umur pelari pemboleh ubah dimalarkan. Okey, kehadiran air Milo, yang itu pemboleh ubah dimanipulasikan. Sebab seorang minum, seorang tak minum. Jadi apa yang kita nak perhatikan ialah tempoh masa larian, kan? Itulah pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang kita perhatikan? Dia bertindak sebagai hasil eksperimen. Nak tentukan sama ada hipotesis kita diterima atau tidak. Hipotesis ni apa pula? Hipotesis ni awak punya tekaan lah. Awak rasa, saya rasa kalau minum air Milo, dia akan lari lebih cepat. Jadi dia akan menang. Jadi kita kena buat eksperimen lah. Tengok yang minum air Milo menang ke yang tak minum air Milo menang. Okey. Seterusnya, ini contoh dia. Contoh soalan ni awak tengok. Saya sebelum kita mulakan ni, saya terangkan dululah. Biasanya murid-murid dia malas nak baca soalan ni. Sebab dia kata panjang, tak penting, tak faham. Kalau tak baca macam mana nak faham, kan? Sebenarnya soalan ni sangat penting sebab dekat soalan ni ada jawapan. Sains sebenarnya sangat senang sebab jawapan dia ada dalam soalan. Cuma macam mana kita nak cari, kita nak keluarkan jawapan tu. Okey. Kita tengok soalan. Jadual di bawah menunjukkan ukuran 3 buah piramid yang mempunyai luas tapak berbeza dengan ketinggian yang sama. Apa yang berbeza? Yang berbeza luas tapak. Jadi tadi cikgu cakap yang berbeza tu pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah manipulasi. Dah dapat luas tapak parameter subjek, kan? Luas parameter tapak dan subjek. So, dah dapat pemboleh ubah manipulasi. Tetapi ketinggian yang sama. Kalau sama, pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan. Ketinggian apa? Ketinggian ni parameter ke subjek? Mestilah parameter, kan? Ketinggian awak. Ketinggian pokok kelapa? Tak. Ketinggian apa ni? Piramid. Okey, yang ini pemboleh ubah dimalarkan. Piramid-piramid ini diletakkan di atas sekeping papan. Papan ini kemudiannya digoyang-goyang-goyang-goyang dengan kekuatan sederhana. Masa yang diambil untuk piramid tumbang direkodkan. Ni macam saya cakap tadi lah. Bila ada perkataan direkodkan, diperhatikan, itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Dah dapat tak jawapan? Betul tak saya cakap? Jawapan ada dalam soalan. Jadi bila dia tanya pemboleh ubah dimalarkan, apa yang sama? Terus kita dapat ketinggian piramid. Ada parameter, ada objek. Ni parameter, ni objek. Kan? Okey, subjek, sorry. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa yang berbeza? Luas tapak. Okey, luas tapak. Parameter subjek. Okey, tengok dalam jadual pun ada luas tapak.
Pemboleh ubah bergerak balas, masa yang diambil untuk piramid tombang. Cikgu kat atas tulis panjang, kat bawah tulis pendek je. Mana-mana pun boleh, yang penting mencapai maksud yang sama dan mesti ada parameter dan subjek. Okey, masa, ini ialah parameter dia lah, masa yang diambil untuk piramid. Piramid ni subjek dia. Okey, masa untuk tombang pun boleh sebab ada dalam jadual. Okey, boleh faham? Ini contoh untuk macam mana kita nak cari tiga-tiga pemboleh ubah dalam satu soalan. So, awak kena fikir susah-susah ke? Tak kan? Jawapan semua dah ada dalam soalan. Macam mana nak cari? Itu sahaja. Very simple. Tak payah tulis pemboleh ubah yang dimalarkan ialah. Tak payah tulis panjang-panjang macam tu ya. Okey. Kalau nak tulis macam tu dalam bahasa Melayu. Untuk sains sangat senang, sangat ringkas. Tulis je jawapan macam ni ikut format yang saya dah bagi. Parameter dan subjek. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Razif menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji keperluan asas haiwan. Ada tak maklumat? Tak ada kan? Dia cuma cakap je lah tujuan dia untuk mengkaji keperluan asas haiwan. Okey, seekor ulat beluncas diletakkan dalam dua bekas yang sama saiz. Ada perkataan sama. Apa yang sama? Saiz. Saiz apa? Saiz bekas. Sama pun boleh ubah apa? Sama. Malar kan? Pemboleh ubah dimalarkan ialah apa yang sama. Jadi yang sama ialah saiz bekas bersama sehelai daun dan air. Ni pun samalah kehadiran daun dan kehadiran air. Dua-dua boleh jadi pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Kemudian dia kata penutup bekas A tidak ditebuk lubang manakala penutup bekas B ditebuk lubang di atasnya. Bila dia tak tebuk lubang, apa yang tak boleh masuk? Betul. Udara tak boleh masuk. Dalam bekas B dia tebuk lubang jadi udara boleh masuk. So yang dalam bekas A tiada kehadiran udara. Bekas B ada kehadiran udara. Kita dah dapat lagi satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah apa tu? Yang dibezakan. Pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Keadaan ulat beluncas diperhatikan dari hari pertama hingga hari ketujuh. Apa yang kita perhati? Keadaan ulat beluncas hingga hari ketujuh. Dah dapat. Perhati, rekod, dicatatkan. Itu semua pemboleh ubah bergerak balas. So dah dapat dah. Bila soalan tanya, nyatakan ketiga-tiga pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimalarkan sama ada saiz bekas. Nampak saiz bekas dia. Dua-dua sama. Dia kata kat sini bekas yang sama saiz. Ataupun kehadiran makanan. Dua-dua dapat daun. Ataupun kehadiran air. Dua-dua dapat air. Ataupun jenis ulat beluncas. Dia tak pakai satu ulat beluncas, satu ulat gungguk. Dua-dua ulat beluncas. Jadi bolehlah kan? Nak tulis semua ke cikgu? Tak perlu ya. Awak tulis salah satu sahaja. Tulis semua nanti takut ada yang salah. Habis semua jawapan salah. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan kehadiran udara. Bekas A, udara tidak hadir. Bekas B, udara hadir. Kan? Jadi yang dibezakan ialah kehadiran udara. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang kita nak perhatikan? Dia kata keadaan ulat beluncas selepas 7 hari. Kita nak tengok apa keadaan dia. Bekas A, agak-agak dia hidup ke dia mati? Bekas B, agak-agak ulat beluncas dia hidup ke mati? Dah masuk ramalan pula kan? Yang itu tajuk meramal. Dah belajar minggu lepas, betul? Itulah dia kan? Okey, inilah sahaja tajuk kita untuk minggu ini. Mengawal pemboleh ubah. Saya dah bagi apa maksud dia. Kemudian kita dah belajar apa maksud pemboleh ubah ni. Kita dah belajar cara penulisan pemboleh ubah, macam mana nak tulis dalam soalan, dalam jawapan kan. Kemudian saya dah ajar macam mana nak cari pemboleh ubah tiga-tiga ni. Okay, saya harap awak semua boleh faham dan lengkapkan tugasan yang awak dah ambil. Okey, lengkapkan lembaran kerja yang diberikan hujung minggu hari tu. Kemudian tulis dengan jelas, ambil gambar tugasan tu, awak hantar pada saya. Okey, hantar pada saya supaya saya boleh simak on the spot. Dan awak boleh faham on the spot lah. Kalau nak tunggu nanti lambat pula. Kan?
Okey, lepas tu bila dah hantar, saya dah semak. Kalau ada pembetulan, awak buat pembetulan. Lepas tu awak dah siap pembetulan tu, baru hantar masa nak ambil modul yang baru nanti. Okey? Sebab yang awak hantar tu saya akan rekodkan lah dalam PBD. Jadi saya dah bagi bimbingan siap-siap. Saya dah bagi intervensi siap-siap. Okey? Itu sahaja untuk minggu ini. Kalau tak faham, ulang semula video, tonton sampai faham. Tak faham juga, boleh message saya. Boleh WhatsApp, boleh voice note ke apa ke, tak kisah. Alright? Okay? Itu sahaja. Terima kasih dan selamat belajar.